Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review. So hari ni Izzat nak buat sedikit perbahasan tentang episod yang ke-16 Ultraman Decker. Episod yang bagi Izzat cukup santai tapi menarik untuk ditonton. Tapi macam biasa, sebelum kita mula bahas ataupun breakdown, kita ke intro dulu, okey? Tapi sebelum kita mulakan perbahasan kita, Izzat nak mengucapkan terima kasih kepada korang semua subscriber Izzat yang dah pun subscribe ke channel ni sampai kita ada 100 subscriber. Izzat memang tak menjangkakan Izzat akan dapat 100 subscriber, tapi Izzat berterima kasih pada korang kerana sudi subscribe ke channel ni. Korang memang terbaik, okey? Episod ke-16 Ultraman Decker dibukakan dengan kemunculan satu makhluk kecil yang bernama Spinny. Makhluk kecil tersebut telah pun membuatkan para penduduk setempat berasa takut dan mereka telah pun memanggil pasukan TPU. Pasukan TPU cuba untuk menangkap makhluk tersebut tetapi mereka semua gagal. Dan akhirnya trio kita daripada pasukan Gatslide iaitu Ryumon, Ichika dan juga Kanata telah pun ditugaskan untuk mengambil alih misi tersebut dan mereka telah pun menggunakan formasi Delta. Dan juga diceritakan bahawa Spinny ni telah pun datang ke bumi 3 hari yang lalu. Dengan cara macam mana tak tahulah, sebab bumi masih lagi dilitupi oleh Cobra Spear. Entah macam mana Spinny ni boleh muncul, dan buat setakat ini dia hanya terapung-apung sahaja dan tak membahayakan semua orang. Oleh sebab itu pasukan Gatslide telah memutuskan untuk melakukan operasi jerat untuk menangkap Spinny. Tapi usaha trio kita pun gagal dan sebaliknya mereka yang tertangkap antara satu sama lain. Kita berlanjut ke opening, dan di opening ini kita ada penambahan scene baru iaitu Ultraman Decker Dynamic Type bersama dengan senjata baru dia dalam bentuk Caliber. Tajuk untuk episod hari ini adalah Stay As You Are. Berbalik semula ke Nurse DC, Sao telah pun menjelaskan bahawa pergerakan Spinny sudah pun semakin laju semenjak 3 hari yang lalu, dan Kapten Murahoshi akhirnya mencadangkan mereka ni supaya menggunakan penjejak untuk memudahkan mereka untuk menjejak Spinny. Dan kemudian pula penjejak itu pula akan dihantar melalui drone pengangkut. Sawa dan juga Kapten Taiji Murahoshi kemudian pun membincangkanlah apa yang telah pun berlaku di episod lepas, yang mana mereka akhirnya mengetahui bahawa Profesor Asakage ataupun boleh disebut sebagai Agams sebenarnya berasal daripada masa depan. Dan pada ketika itu mereka pun menjelaskan yang kebaikan Hanejiro masih belum pulih lagi, dan mereka semua rasa macam cukup terkesan lah sebab mereka tak menyangka yang Asakage akan berkhianat pada mereka. Dan di sini pun kita dijelaskan lah yang mereka mengetahui tentang Asakage itu daripada Asumi sendiri menceritakan apa yang berlaku. Sawa dan Taiji Murahoshi pun mengetahui apa yang akan terjadi sekiranya Cobra Spear itu semakin lama semakin mengecut dan akan menyebabkan kehancuran planet. Balik semula ke trio kita, Kanata ni nampaknya masih lagi terkesan lah dengan apa yang dicakapkan oleh Dr. Asakage, sebab dia tidak menyangka yang manusia ni adalah penyebab kenapa planet Basdo hancur. Walaupun sebenarnya planet Basdo tak hancur lagi je, semuanya dia kena efek daripada Cobra Spear tu je. Tapi Agams tu punya marahnya pada manusia bumi sampai dia turut menuduh yang manusia ni adalah penyebab kenapa planet Basdo tu hancur. Dan pada ketika itu mereka akhirnya telah pun mendapat tahu tentang kedudukan Spinny dan mereka telah pun menuju ke arah sana. Dan pada ketika itu Ichika dan Ryumon ni syak lah yang ada sesuatu yang berlaku pada Kanata ni, sebab Kanata ni perangai pelik sejak akhir-akhir itu. Kemudian pasukan Isozaki telah pun memaklumkan bahawa mereka telah pun menjumpai Spinny dan cuba untuk menangkapnya, tapi sesuatu terjadi dan Taiji Murahoshi memaklumkan bahawa Spinny sekarang ni sudah pun mempunyai serangan api yang cukup berbahaya, dan mereka terus mengubah operasi daripada operasi untuk menangkap kepada operasi untuk menghapuskan Spinny. Tapi Kanata ni masih lagi macam sebelum ni, yang mana dia masih lagi dalam keadaan yang agak tak penyabar dan masih lagi terkesan dengan peristiwa tersebut. Pada ketika itu Ryumon telah mengingatkan Kanata supaya kekal bertenang dan fokus dekat pada operasi menghapuskan Spinny dan juga membentuk formasi Delta. Kanata, Ryumon dan juga Ichika akhirnya telah pun pergi ke kawasan yang telah pun dihantar oleh pasukan Isozaki tersebut. Kini telah pun menggunakan formasi Delta, yang mana mereka ini akan menyerang daripada 3 arah yang berbeza untuk menyerang Spinny. Tapi operasi tersebut gagal kerana Ichika secara tak sengaja telah pun berbuat bising dan menyebabkan Spinny melepaskan tembakan api dia ke arah Ichika. Ichika pun memaklumkan bahawa serangan Spinny semakin lama semakin kuat, dan mereka pun akhirnya teruslah menyerang Spinny, tapi Spinny dapat mengelak setiap serangan tersebut hinggalah tiba giliran Kanata pula untuk menyerang Spinny. Tapi Kanata ni terpaku seketika kerana dia sangat ragu-ragu untuk menyerang Spinny. Kanata ni asyik teringatkan perkataan Dr. Asakage yang mengatakan manusia adalah penyebab kenapa planet Basdo hancur. Pada ketika itu Spinny pun menyeranglah Kanata dengan menggunakan kuasa apinya, tapi mujurlah Kanata sempat diselamatkan oleh Ichika. Jadi itu telah pun menyebabkan Ryumon ni berasa marah terhadap Asumi kerana Asumi itu boleh menyebabkan Kirino ni tadi terbunuh. Tapi Ichika akhirnya meleraikan mereka berdua dan Kanata
Kanata pun memberitahulah kenapa dia merasakan bersikap seperti itu, kerana dia masih ada kesan dengan kata-kata Agams tu tadi. Dan dia kata mata Spinny tu tak ubah sama macam mata Agams, yang mana mata tersebut sangat mendalam dan marah. Dan akhirnya Remo telah pun meminta Kanata untuk berundur daripada operasi tersebut, tapi dihalang oleh Ichika kerana formasi Delta memerlukan lebih daripada 2 orang. Mereka akhirnya telah pun mengambil keputusan untuk memanggil Kapten Kaizakisawa untuk turut serta dalam operasi ini. Remo kemudian pun telah menghubungi Taiji Murahoshi untuk menghantarkan timbalan Kapten Kaizakisawa untuk turut serta dalam operasi tersebut. Tapi Kapten Kaizakisawa menolak kerana mereka tak ada masa untuk itu. Kapten Kaizakisawa telah pun memberikan lokasi seterusnya yang akan ditujukan oleh Spinny. Dan mereka kata lokasi tersebut antara lokasi yang selalu Spinny ni akan pergi, walaupun operasi menjerat mereka tu telah pun menyebabkan ada kalanya laluan itu terherut. Tapi mereka yakin yang Spinny ni tetap akan menuju ke sana juga. Mereka telah pun meminta pasukan trio kita tadi tu untuk meneruskan misi tersebut. Tapi Ryumon ni mencadangkan untuk mereka ni menukar strategi kerana dia merasakan Kanata ni tak berguna. Tapi bagaimanapun Ryumon akhirnya mengambil keputusan untuk membatalkan arahan tersebut, dan dia terus memberi kata-kata motivasi kepada Kanata. Katanya orang yang dunga Kanata ni tak boleh memikirkan perkara yang sebesar itu seorang diri. Kiranya dia tidak boleh memikirkan perkara seperti itu seorang diri, mintalah bantuan lain. Entah kenapa ayat ni mengingatkan Izzat pada siri Daina Zenon, lebih tepatnya kepada episod ke-10 siri Daina Zenon. Mana dalam episod ke-10 tersebut ada satu ayat yang lebih kurang sama macam ni yang telah diungkapkan oleh Kano kepada Yume, iaitu dia minta Yume ni bergantunglah kepada seseorang. Dan selepas mendapatkan kata-kata motivasi daripada Ryumon, Kanata kembali bersemangat dan mereka pun meneruskanlah misi mereka untuk menangkap Spinny. Spinny akhirnya tibalah ke tempat yang dituju olehnya, dan tempat tersebut mempunyai satu bejih yang bercahaya. Dan pada ketika itu Spinny daripada mempunyai satu muka, dia sekarang telah mempunyai 2 muka yang berbeza, yang menjadi salah satu tanda bahawa dia akhirnya akan berubah menjadi pandun. Kita telah pun tiba ke tempat tersebut dan mereka pun mula mengaktifkan operasi Delta. Mereka telah pun menyerang Spinny dan akhirnya Spinny telah pun terjatuh ke dalam bejih bercahaya itu. Secara tiba-tiba Spinny kemudian pula keluar dan dia telah pun bermutasi menjadi satu rasa yang dipanggil sebagai pandun. Dan kemudian pun cubalah untuk menyerang trio kita, tapi trio kita telah pun diselamatkan oleh satu pesawat iaitu Guts Hawk. Kita pun diperlihatkanlah yang Hanejiro orang yang telah pun tanggungjawab untuk mengendalikan Guts Hawk tersebut, dan dia pun menyatakan bahawa dia telah pun berada dalam keadaan yang baik. Sementara itu, Dinas Desisawa telah pun mengkonfirmasikan bahawa pandun yang telah pun bertukar tu adalah Spinny. Kapten Taiji Murahoshi telah pun meminta trio kita ni untuk menggunakan formasi Delta. Bersama dengan Hanejiro, mereka telah pun menyerang pandun itu tadi. Apa Izzat boleh cakapkan, shot dia ni memang cantik lah. Memang style lah. Izzat tengok dia punya pertarungan ni, nampak rasa macam betul-betul pandun tu rasa macam besar. Dia tak suka lah dengan pertarungan antara pasukan Guts Select ni menentang pandun tu, memang cukup best lah. Hanejiro telah pun menggunakan Guts Hawk untuk menembak pandun, dan pandun telah pun terjatuh dan nyaris-nyaris menghampak Kanata. Dan bila pandun ni bangkit balik, dia telah pun mengangkatkan satu batu yang cukup besar dan terus menghempaskannya di hadapan Kanata. Ichika cuba untuk menyerang pandun itu tadi sebagai salah satu cara untuk membalas dendam terhadap Kanata. Pandun ini cubalah menyerang Ichika semula, tapi Asumi telah pun berubah menjadi Ultraman Decker Flash type. Pertarungan antara Ultraman Decker dan pandun pun terjadi. Walaupun pada permulaannya Ultraman Decker menghadapi kesulitan, tapi mereka berdua ni kita pun nampak pertarungan mereka ni sangatlah seimbang, dan secara tidak sengaja pandun telah pun jatuh ke bejih yang bercahaya tersebut, dan bejih yang bercahaya tersebut telah pun meningkatkan kuasa milik pandun ni tadi, dan pandun telah pun menyerang Decker dengan menggunakan pusaran api dia. Ryumon, Ichika dan juga Hanejiro telah pun menggunakan formasi Delta untuk membantu Ultraman Decker. Setelah mendapatkan kesempatan, Atsumi pun menggunakanlah kad Ultraman Decker Dynamic Type untuk menggunakan form terkuat Ultraman Decker, iaitu Ultraman Decker Dynamic Type, dan dia pun menggunakan perisai dia untuk menyerang api daripada Spinny, dan juga Ultra Dual Sword dalam bentuk Decker Mode untuk menyerang pandun. Dan dia kemudian pun menukarkanlah alat dia tadi daripada Shield Mode kepada Caliber Mode, dan dengan menekankan butang sebanyak 2 kali, dia akhirnya telah pun mengeluarkan finisher baru iaitu Strong. Dan dengan menggabungkan Ultra Dual Sword, Ultraman Decker berjayalah mengalahkan pandun. Dan Izzat memang sangat sukalah bahagian ni ya, sebab di sini Ultraman Decker Dynamic Type masih kelihatan OP
OP dia, dia belum di nerf lagi. Mungkin episod kedepannya bakal di nerf lah, tapi tak tahulah bila. Tapi apa yang pasti, episod kali ni Ultraman Decker Dynamite Type masih lagi OP ya. Setelah pertarungan itu selesai, Kanata pun bertemulah dengan Ichika dan Rimon. Mereka semua telah memberikan tanda jadi bagus kepada Kanata. Kanata ni perasan lah ya, Rimon pun turut membuat gaya yang sama, tapi Rimon ni menafikan dan mereka pun balik semulalah ke markas mereka iaitu Nurse DC. Tapi bila mereka balik tu, mereka balik dalam keadaan gembira. Tapi bila sampai tu, keadaan dekat Nurse DC tu cukup tegang dan Harinjiro telah memaklumkan bahawa hal ehwal dalaman TPO sedang melakukan perbicaraan untuk menyiasat Kapten Taiji Morohoshi berikutan insiden pengkhianatan Asakage tersebut, dan episod pun habis. So itulah dia ya, episod ke-16 Ultraman Decker. Episod yang boleh Zat cakapkan santai tapi menarik untuk ditonton. Episod kali ini dari segi pacing memang cukup okey. Cumanya episod 18 hingga 19 nanti mungkin pacing dia akan agak sedikit berterabur lah, sebab penulis skrip dia adalah Naoki Hayashi. Dan dekat episod ni juga Zat sangat suka dengan dia punya shot ya. Sama sekali sewaktu Rimon, Ichika dan juga Kanata ni menentang pandun tu, dia punya angle kamera dia tu memang cukup cantik lah, seolah-olah macam pandun tu memang betul-betul ada dekat kawasan tersebut. Dan dekat episod ni pun Zat sangat suka dengan form Ultraman Decker Dynamite Type. Masih lagi mengekalkan ke-OP-an dia. Zat sangat suka. Apa lagi? Dari segi pacing tak ada masalah, memang okey, memang terjaga. Penjelasan memang cukup detail, dan episod kali ini pun banyak memberikan tumpuan kepada perkembangan karakter Kanata. Minggu depan pun sangat dinantikan lah, sebab pada episod minggu depan nanti akan ada sesi soal siasat bersama dengan Taiji Morohoshi. Dan Zat rasa sesi soal siasat dah lama tak ada ya dekat Ultra Series. Terakhir pun Zat rasa mungkin dekat Ultraman Nexus je. Tapi apapun, episod kali ni memang best lah. So itu sajalah ya perbahasan kita untuk episod ke-16 Ultraman Decker. Episod yang santai tapi menarik untuk diikuti. Episod ini juga banyak memberikan kepada perkembangan karakter Kanata. Dan di episod minggu depan nampaknya semakin menarik ya Ultraman Decker ni. Dan di episod ini kita tak ada mendengar satu pun apa-apa perkataan daripada Gams ya. Apatah lagi Gams tu pun tak memunculkan diri lagi. Entah apa yang dia buat sekarang ni pun tak tahulah apa yang akan terjadi di episod kedepannya. Tapi bagi Zat, episod kali ini memang best, memang cukup menghibur. Rating bagi Zat walaupun singkat tapi best, Zat suka. Rasa itu sajalah kot perbahasan kita hari ini untuk episod ke-16 Ultraman Decker. Kalau korang dah pernah tengok episod ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah, ok? Jangan lupa like, share dan subscribe channel Zat. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye.